بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، ya Tuhan ajalah kepada kami perkara yang kami masih jahil, wa zakirna ma nasina, dan tolonglah beri kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Ya Alim, allimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khalqna bi khuluqil hilm, wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para hadirin sekalian, biasa nak sambung sikit apa Amos sebut minggu lepas kerana benda dia agak penting. Minggu lepas Amos sebut bahawa jemaah satu bulan Rajab, biasa kita buka semua kuliah tiap-tiap pagi jemaah, tapi jemaah satu Rajab baru ni kita cuti, kita tutup kerana kita semua bermuktamar di Kuala Lumpur. Kalau nak sebutnya, di antara kuliah kita pagi jemaah ni dengan hak kita bermuktamar di Kuala Lumpur ni adalah berhubung rapat, bukan hak lain, hak tulur. Hak kuliah ni makna kita sebut ilmu Allah Ta'ala, kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca fiqh daripada bermacam-macam guru. Hak kita kuliah ni mula sekali lagi, hak kita mengaji ilmu Allah. Allah turun Quran ni untuk linnas, untuk manusia Melayu, manusia Cina, manusia Inggeris, manusia India, manusia Afrika, manusia Arab. Semua sekali manusia ni dia mesti belajar Quran. Dia belajar bukan belajar tajwid je, bukan belajar lagu je, tapi belajar dia punya kandungan. Tajwid dan lagu ni adalah satu permulaan, muqaddimah saja, anak tangga yang pertama. Bila kita duduk atas anak tangga, kena duduk atas tangga, nak naik ke atas bala, dekat dari lagu itu. Bila kita belajar Quran, arti kita diminta amal, ilmu untuk beramal. Ilmu dan amal adalah sedaging, tidak ada arti ilmu saja yang tidak ada amal, dan tak boleh jadi amal tanpa ilmu pengetahuan. Amal maknanya aktiviti, amal maknanya aktiviti, bukan makna amal supaya puasa saja. Amal makna kerja. Semua kerja ni boleh bawa kita, tentulah membawa kita ke akhirat. Tiap-tiap kerja kita bukan berhenti bila kita mati, tapi kesan daripada kerja ni, malaikat-malaikat yang ada bersama kita akan bawa aktiviti sampai ke akhirat. Sampai di akhirat, Allah Ta'ala akan nilai tengok kena atau tidak dengan agama dia ataupun tak kena. Kalau kena dengan agama dia, baik berniaga, baik berkahwin, baik cerai, baik buat jamuan, baik buat ceramah, baik makah, baik mengundi, baik apa saja pun, kalau kena dengan agama dia, dia balas syurga. Tak kena dengan agama dia, balas neraka. Jadi belum pada sampai ke syurga neraka, kita atas dunia ni diberi peluang sepenuh untuk kita belajar. Oleh demikian, ayat pertama turun dari langit ialah ayat Iqra. Dan Iqra ialah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sebut khalaqal insana, dia tak kata khalaqal arab. Tuhan buat manusia, dia tidak kata aku buat Arab je, tak. Manusia aku buat, manusia Melayu, manusia Arab, manusia Cina, manusia Inggeris, semua sekali aku buat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Kali yang kedua disebut 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia benda hak manusia tak tahu. Sebanyak mana benda hak manusia tak tahu, aku tolong ajar. Dan ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah ilmu daripada Allah. Kita belajar sampai kita kenal Allah. Kalau kita belajar ilmu tapi tak kenal Allah, maka serupa dengan hak belum pada mari Islam, belum pada turun Quran, dengan hak lepas pada Quran pun serupa lah. Kerana Firaun pun ada ilmu, Namrud pun ada ilmu, Abu Jahal pun ada ilmu,
Tapi ilmu yang tidak boleh membawa manusia ni kena Allah. Kena tak kena Allah ni bezanya ialah kita gerti sayang ke tidak pada Allah, gerti gerung ke tidak pada Allah. Kerana Allah ni mempunyai dua sifat. Satunya Ar-Rahman, satunya Ar-Rahim. Itu mudah sekali. Ar-Rahman ia amat murah di dunia. Di dunia ni Tuhan Ar-Rahman amat murah. Hak tak semayang pun boleh makan, hak semayang pun boleh makan, hak berdudi hari-hari pun boleh makan, hak tak berdudi hari-hari boleh makan, hak deraka ke mokpok pun boleh makan, hak buat baik mokpok pun boleh makan. Atas dunia ni sebab Tuhan buat kita dia perlu. Hak jahat, hak baik, hak mukmin, hak kafir, hak munafik semua dia perlu berlaku. Tapi Ar-Rahim satu lagi. Ar-Rahim apa yang kesian belah. Iaitu di akhirat kelak dia jaga orang hak kesian ke atas, hak kesian belah, hak kesian belah pada dunia. Atas dunia kesian Tuhan, Tuhan, hak tu dia jaga. Hak tak tahu dia akhirat kelak dia bakar api. Ini asas pemikiran. Sebab itulah pengajian Islam ni ditujukan pesannya la ikraha fid din qad tabayyana rusul. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad islam. Apa namanya? La ikraha fid din qad tabayyana rusul. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad islam. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah menjadi wali bagi orang mukmin. Allah waliyul ladzina amanu. Allah ni menjadi wali bagi orang mukmin. Sebagaimana bapa wali bagi anak. Kalau anak buat masalah berapa, jalan raya, kod kedai, kod pejabat, polis cari pok bapak dia. Ni anak siapa. Dengan sebab budak ni tak ada akal fikiran, maka sebarang kesilapan dia buat, polis tak tangkap budak, dia tangkap pok dia. Bagaimana lembu kubah. Lembu kubah kita masuk pagar orang, polis tak tangkap lembu, dia tangkap tuan lembu. Kerana lembu ni tak ada akal fikiran, maka polis tidak peduli kepada lembu. Sebagian sama, sebagian ganti, sebagian berapa lembu kita makan dalam pagar orang, semua kena atas kita. Walaupun kita tak makan, tak masuk pagar orang, tapi lembu kita masuk pagar orang. Jadi kesimpulannya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penjaga, pengurus, pemantau bagi orang mukmin. Kerja Allah apa? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah ni tarik keluar manusia daripada gelap pada cerah. Orang lain dipanggil brainwash, basuh otak. Islam ni kerja dia hanya basuh otak. Otak jahiliah pada otak Islam. Baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah apa. Islam basuh otak je. Iaitu buat sebagaimana hak Allah Taala nak, tidak buat sebagaimana hak kita tu orang kampung, tu orang putih, tu orang Eropah, tu nenek, tu berapa. Buat ni. Itu orang panggil basuh otak. Dia panggil brainwash, basuh otak. Jadi Islam ni tidak mari barang baru. Hanya dia basuh otak supaya kita ni bergerak dari tubik daripada gelap kepada cerah. Gelap kita tak turut Quran gelap. Bila turut Quran cerah sampai ke akhirat, nampak syurga, nampak neraka, nampak dosa, nampak pahala. Ini parahannya semua benarnya. Jadi ulihan mereka yang maulan sekali lagi. Kita tutup kuliah kita 1 bulan Rajab ni, pak kita buka balik, pakai hari ni kita buka balik. Dengan tujuan nak selaras di antara hak kita mengaji Quran dengan hak kita buat. Dan Kelantan telah buat. Kelantan sejak dari tahun 90 pakai hari ni, insya-Allah pakai kiamat kita buat sebagaimana hak Allah ni. Nego tulah. Dan apa lagi? Makkah tulah. Bini tulah. Cerah tulah. Buat jalan tulah. Buat umur tu. Tidak kata dengan sebab mari pah ni, maka jalan pun jadi bola, bulan. Tak. Apa nama ni? Nego pun kita buat lagu lain, tak ada. Kita wajib nego boleh, tapi syaratnya apa ni modal mesti halal. Sebab tu kau yang pertama hamba buat ialah tarik duit kerajaan daripada bank-bank riba ni pada bank Islam. Ini merupakan kebajikan. Kalau kita panggil negara berkebajikan. Ini satu kebajikan besar. Menyelamatkan rakyat Kelantan daripada terlibat dengan bank-bank riba. Bank riba ni siapa Allah Taala kena perang. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul. Hey Muhammad, kalau mung tak buat sebagaimana aku nak, iaitu haramkan riba dan halalkan jual beli, maka ingat aku nak perang orang. Nak perang. Kita perang dengan orang Amerika pun. Perang dengan Amerika pun yang berapa banyak kalah kerana kita tak cukup senjata. Sudah tak cukup senjata, menakut pula. Dalam luar kita lemah, maka kalah. Di Iraq kalah rakyat Iraq. Di Afghanistan
kalah raya Afghanistan. Di mana lagi, di mana-mana pun kalah. Kenapa? Kerana jatuh pun tak ada, hati pula penakut pula. Sayang ke hidup lebih pada sayang ke mati. Orang zaman Nabi sayang ke mati supaya kita sayang pada hidup dia. Tak apa dah, yang pentingnya Kelantan telah buat benda ni, keluar daripada gelap. Gelap siapa tak nampak dosa rebo, tak nampak dosa rebo, tak nasuk, tak nampak dosa naik kelab, tak nampak dosa pajak gada cara rebo, cara apa ni, pajak gada hos ke dia tu, tak nampak. Tapi sekarang kita buat rebo, kita buat daripada bank, dan pajak gada pula kita ganti dengan arahnya. Banyak lagi perkara lain, kita tutup aurat. Perempuan kita tutup aurat, tidak buka aurat apa semua sekali. Sebab kalau ni hok buka aurat, sebab kalau kita buka tutup liku, apa nama hijau kita tutup buka balik bila balik Malaysia ni berpunca daripada masih gelap lagi. Kita pergi ke Mekah tutup kepala, tutup pakai jubah, pakai balik pakai jubah, sampai aku mau buat habis tutup balik semula. Ini berpunca daripada kita buat dalam gelap, tidak buat dengan cerah. Kalau kita buat dengan cerah, baik di rumah kita, baik di Mekah, di mana pun kita tutup aurat. Kenapa tutup aurat ni? Tutup aurat ni wajib, haram. Allah Ta'ala kata haram, kepah kata haram, bukan mana Allah Ta'ala kata haram. Sebab itulah waktu Nabi kita Muhammad SAW duduk bersama dengan isteri Khadijah, tengah-tengah begitu Jibril datang berwahyu. Sudah begitu Nabi tanya, "Mu nampak hei Khadijah?" Jibril, "Tak nampak." Dia kata, "Cuba mu tutup aurat, cuba mu tutup palun." Bila tutup, Khadijah kata, "Oh ya, nampak." Cuba buang. Setiap Khadijah buang, tak nampak balik. Jadi malaikat tak mari dekat dengan perempuan yang terdedah aurat. Jadi kalau perempuan terdedah aurat, arti dia tak suka malaikat duduk sekali dengan dia, suka syaitan, hatu iblis duduk tunggu dia. Ini perkara-perkara ini kita kena ingat. Kita buat dengan faham, dengan reti, dengan basirah. Ad'u ila Allah ala basirah. Jadi para hadirin semua, kesimpulannya kita berkerajaan serupa dengan hak kita mengaji. Hak kita mengajilah Quran, serupa dengan kita buat kerajaan. Jadi kerajaan kita Kelantan ni secara senyap-senyap kita buat serang dengan negara kebajikan. Dalam muktamar baru ni dirasmikan oleh Datuk Pertuan Agong negara kebajikan. Sebagaimana hak Kelantan buat senyap-senyap tu, maka dalam muktamar kita resmikan kerja kita buat. Dalam ni. Satu. Yang keduanya negara berkebajikan. Bukan negara kebajikan. Negara kebajikan lain, negara berkebajikan lain. Negara kebajikan macam kita panggil welfare, state welfare. Macam di London. Amo pergi ke London satu kali tu pergi sembahyang subuh di sebuah masjid. Dia suruh Abu jadi tu imam. Dia tak tahu Abu ni siapa, dia suruh jadi imam. Dia siapa jadi tu imam, Abu baca kunut. Kunut ni orang sana mazhab Hanafi tak baca kunut, Abu baca kunut. Sudah baca kunut tu masa nampak muka. Masa muka dia Islam dengan budaya, tidak Islam dengan mengaji. Kalau Islam dengan mengaji, apa mau kat aku baca kunutnya? Imam Hanafi tak baca kunut, dia ada dalil cara dia. Imam Syafi'i baca kunut, ada dalil cara dia. Dapat kelala ni pun amal balik ke rumah, walaupun amal belajar di India, belajar mazhab Hanafi, tapi nak jaga persatuan, penyatuan, nak jaga jangan menjadi orang Melayu pecah belah, amal berhak tak baca kunut subuh. Kerana dalil kunut ni lemah sangat berbanding dengan dalil tak baca kunut. Tak apalah, tapi amal nak jaga orang Melayu supaya tidak pecah belah. Pergi masjid ni baca kunut, pergi masjid ni Aziz tak baca kunut, kocaran habis, benda tak banyak mana. Jadi para tak apalah, sudah baca kunut, sudah risalah ke apa, kecek amal kecek Urdu. Bila bercakap Urdu dekat berseri muka, tanda amal reti kunut, reti bahasa Urdu. Siapa kau pergi ajak di rumah dia makan nasi ini teh pagi, jadi berkat kita tahu bahasa. Pergi sana banyak orang India di sana. Hamba tanya, "Mu kerja apa?" "Kiam untuk Kia Karteho." Dia kata, "Aku tak ada kerja." "Apa tak ada kerja, makan apa?" Dia kata, "Aku sini dapat yuran." Yuran kata, "Negeri London ini welfare, state welfare, negeri kebajikan." Jadi state negara kebajikan arti kerajaan beri pitih dia kepada rakyat. Dan orang India kata, walaupun aku duduk saja ambil duit welfare daripada kerajaan London, kerajaan Inggeris, tapi duit dia ni duit India. Macam orang India mikir, waktu Inggeris perintah India itu banyak ekonomi India diperah
dia perah, dia kacik, dia ini siapa ambil ke dia belakang, India jadi tinggal apa bila cik. Jadi aku makan duit ni bukan makan duit kerajaan Inggeris, kata dia, aku makan duit India yang diambil oleh Inggeris secara penjajahan waktu dia jajah India. Itu cara dia, dalil ikut dia lah. Yang pentingnya para hadirin semua, bila kita buat negara kebajikan, berbeza dengan negara berkebajikan. Negara kebajikan ni artinya kita kerajaan cari duit untuk pera rakyat. Pera orang tak ada kerja, pera orang cacat, pera orang tak ada tok lelaki, pera orang sakit, pera berapa. Negara kebajikan mana negara kerajaan ambil duit khazanah dia beri pada rakyat. Itu negara kebajikan. Dan ini boleh membebankan kerajaan. Apabila kerajaan nak ambil duit dia beri pada rakyat, duit ni mari pada rakyat. Bila rakyat hak beri ni tak banyak banding hak mengambil lebih banyak pada hak beri, akan jadi bebanan. Dan Malaysia sekarang tiasa bebanan subsidi. Subsidi ni apa nama kita panggil kebajikan lah. Satu masa dulu 20 tahun dulu, mula-mula ambil kesimpulan politik, megah kerajaan hak lawan kita ni boleh beri baju, mau nipah boleh berapa, mau ni aku boleh baju hadis, boleh baju hadis siapa orang jual nak baju hadis. Amo dak nampak demo kita mengaji luar negeri banyak, ngaji pemengaji tengok. Ini bebanan. Sudahlah menjadi bebanan kepada rakyat, keluar duit begitu banyak beli baju, dia beri pada rakyat, akhirnya rakyat jual baju. Ramai rakyat Kelantan jual baju Malaysia. Ini beban. Sekarang ni minyak, harga minyak naik. Kenapa? Kerana selama ni harga minyak murah kerana kerajaan subsidi, tolong beri duit. Sekarang ni kerajaan ada pitih juga, maka mula tarik. Artinya ini bebanan negara kebajikan, bukan negara kebajikan. Kerajaan jumpa pitih rakyat, akhir sekali duit tak ada, duit dia tak beranuk. Tidak seperti kita beranuk, duit tak beranuk, bubur 10 jatuh, bubur 10 tahun 10 jatuh juga. Manusia beranuk, ini kelebihan kejadian Tuhan. Manusia beranuk, pohon kayu beranuk, tumbuh kayu apa ni, rumput apa beranuk. Tapi manusia bila beli kereta tak beranuk, bubuh minyak petrus atau geleng, habis waktu mampu kereta. Walaupun kereta harga mahal sekali, bila habis minyak tak beranuk, mampu. Manusia bila makan nasi dia beranuk. Kita makan nasi hari ni, tahan pakai esok, tahan pakai lusa, tahan pakai tulang. Kalau minum air hari ni tahan seminggu, doktor kata tahan seminggu. Kalau habis air dalam tubuh kita, air masuk ke perut, dia beri dalam aurat saraf. Kereta boleh taki, dia beri ke apa namanya, dia hang begitu je, habis geleng mampu je, tak usah nak piak, tak usah nak berapa pun dia tak beri. Tapi kelebihan Allah Ta'ala ni, biar bubuh nasi ke tubuh kita, dia beri ke aurat saraf, beri tulang malam berapa. Ya kalau habis nasi tu pula, tubuh kita tak mati lagi. Dia apa? Dalam aurat saraf tu dia ada, dalam lemuk kita, di tubuh kita ada lemuk kita tu boleh perah kita berbulan-bulan. Habis dicil lemuk gapo, lemuk luar, lemuk dah tulang habis dicil, barulah orang mati. Nak boleh mati orang kerana gulungan lama. Ini kelebihan kejadian Allah, yang kejadian maksud. Bubuh minyak segala habis, mapuhlah dia. Ada orang sarak ke, hok jadi lemuk ke, jadi tulang, hok dalam besi tu ada lemuk, tak ada. Ini satu daripada kelebihan kejadian Allah. Jadi kesimpulan para hadirin semua, negara kebajikan berbanding dengan negara berkebajikan yang kita nak ni, jauh lebih baik negara berkebajikan. Kenapa? Kebajikan ni dia asal dia wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu, hendaklah kamu tolong-menolong. Negara kebajikan hanya tolong, kerajaan tolong, rakyat tak tolong. Moga kerajaan kata minta apa boleh berlaku. Ni perangai orang kita tak erti agama, dia nak tewah ngapah ni, dia kata minta berapa bukan boleh berlaku. Maka rakyat pun jadi bodoh, jadi malah, jadi berapa duduk saja nanti kerajaan mari. Ini penyakit besar. Orang Melayu tu dulu terkenal dengan rajin berusaha, rajin mengaji, rajin berapa, sekat mari subsidi banyak ni, jadi malah habis ni. Bui lesen balut dijual, Allah segabut perut sungguh. Kita bui lesen balut, bui tanah, bui lesen kata dia jual, kutik jual habis ni. Kita sakit kepala, jun mesyuarat boleh kerja jadi Alibaba habis. Ini perangai rakyat Kelantan ia telah dimusnahkan oleh pihak sekular, daripada rajin jadi malas, daripada bekerja jadi bengang, jadi apa semua sekali. Ada pun negara berkebajikan ialah kerajaan dan rakyat bekerja sama.
wa ta'awanu 'alal birri, naklah kamu tolong-menolong kerajaan tolong rakyat, rakyat tolong kerajaan untuk apa? Ulul birri 'alal birri, untuk berkebajikan. Sebarang kebajikan rakyat kena tolong kerajaan dan kerajaan kena tolong rakyat. Batu mula-mula apa pegang kita kata kerajaan Kelantan tidak akan buat masjid. Seronok orang lawan kita, oh ni Aziz tak buat masjid. Dia tak erti. Bila kita buat masjid, artinya rakyat cari duit ni khusus untuk umum sahaja. Boleh banyak mana pun duit pun tak fikir buat masjid. Kenapa? Masjid kerajaan buat. Jadi piti kita ni piti kita buat beli rumah comel, buat kereta comel, buat masjid comel, apa comel. Maka ilah rasa nak buat amal untuk akhirat. Sedang ke depan kita ni akhirat. Akhirat tak boleh orang tolong. Mak tak boleh tolong ayah. Ayah tak boleh tolong anak. Kerajaan tak boleh tolong rakyat. Rakyat tak boleh tolong kerajaan. Tiap-tiap orang mesti ta'awun, kerjasama. Kerajaan tolong rakyat. Rakyat tolong kerajaan. Maka bila Kelantan tak buat masjid, hamba kata Kelantan hanya bantu buat masjid. Dan buat masjid dulu. Cari pintu ke mana pun carilah. Tapi kerajaan hanya membantu. Lagi masjid pun tak ada lagi. Tanah tak boleh lagi, kerajaan tak boleh buat. Menyebabkan di Kelantan ni sana sini ada-ada je balesa, ada-ada je masjid, ada-ada je markah, ada-ada je musalla, ada berapa. Kenapa? Kita cetus dalam hati rakyat berkebajikan. Duit yang kita cari tu jangan habis kat dunia saja dak. Masuklah kubur sebatang kara, kena bawa sekali duit kita. Bawa lagu mana? Dengan pahala. Kaya belah mana bukan tak buat pahala, masuk sebatang kara, masuklah kubur sebatang kara. Miskin belah mana bukan masuklah kubur, dia maut bersama apa nama ni? Pahala dia. Pahala berzikir, pahala derma, pahala itu, pahala ini, pahala melawat orang sakit, pahala tolong pergi iring jenazah ke kubur, pahala orang susah, pahala orang datang tak ada piti, berapa Ibn Sabi tak kita beri, walaupun 10% itu adalah pahala kita. Pahala-pahala ni aset kalau kita tolong kita di akhirat. Alhamdulillah, Kelantan ada masjid, tapi bukan kerajaan buat, kerajaan hanya tolong. Dia buat masjid ialah rakyat. Nak masjid ni ialah man bana lillahi masjidan barallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sebut mana-mana orang yang buat masjid kan Allah, masjid ke surau ke apa namanya musalla ke tempat sembahyang ke gapo, siapa dia buat masjid kan Allah, Allah akan buat rumah dalam syurga akhirat. Itu kata-kata Nabi memberi berasan kepada umat Muhammad, sama ada Cina Muslim, sama ada Melayu Muslim, ada gapo untuk menderma. Ini kita panggil berkebajikan. Jadi kesimpulannya, negara berkebajikan ni adalah negara Islam. Negara kebajikan ni negara lain, negara Eropah, negara state welfare apa semua sekali. Beza banyak. Sebab tu mula-mula kita buat Masjid Al-Bara'ah. Tuan-tuan pergi ke apa ni bahasa Siti Khadijah, ada masjid. Kalau kita cetuskan Masjid Al-Bara'ah. Al-Bara'ah makna pelepah diri pada dosa. Cina apa kata minta berlaku, Cina tolong beri derma, India tolong beri derma, Melayu beri derma, maka Cina buat pergi pasir, Cina buat pergi besi keluli, Cina buat pergi teh pada pekerja masjid. Ini berkebajikan. Sebab tu Cina Melayu bekerja sama, ada kelabnya kopah sekarang. Sungguhnya Cina nampak benda ni benda molek. Negara berkebajikan, bukan negara kebajikan, negara berkebajikan. Ini beza di antara negara kebajikan. Jadi minggu 2-3 hari lepas ada seorang nama Puak Zarkashi, hamba tak kenal dia. Dia cabar hamba Masjid Am dalam utusan Malaysia muka depan. Puak Zarkashi cabar ni Aziz supaya buat Islam. Allah, kerana Puak Zarkashi nama orang Melayu. Kalau bernama Acung Nasabah. Acung, kalau Acung cabar hamba buat Islam Nasabah, muka dia tidak Islam. Puak Zarkashi, Puak apa bahasa Arab, Zarkashi pun nama gelaran bagi seorang ulama besar, pekoh-pekoh. Tak fikirlah pada kita seorang yang Melayu, nama pula nama Arab kedua, cabar buat Islam. Allah. Cedik Cina MCA dia haluk pok-pok ni. Dia aluk tu alat lah panggil. Alat jadi apa? Ni barat orang panggil terompah kayu. Orang ni jadi terompah kayu bagi MCA. Terompah ni bila kita pakai, gila seluk pun tak apa, menggomong terompah. Gila najis pun tak apa, menggomong terompah. Aku pakai terompah supaya kaki aku bersih. Jadi hamba Allah ni aluk orang Melayu supaya cakap Melayu. Dia tipu punggung. Orang ni semua dia suruh buat Islam ni.
Kerananya negara berkebajikan. Dia kata pas sekarang tak ada Islam kebajikan. Mu orang UMNO, aku orang PAS, aku lebih reti masalah PAS lebih pada UMNO, lebih pada mu. Itu kena jawab pertama, nak main kasar kan. Mu orang UMNO, mu reti berapa? Aku orang PAS, aku reti lah benda ni. Orang yang buat ucapan di Kuala Lumpur ni bukan sebagai orang. Orang yang berkelulusan. Orang nak rakyat ini satu benda. Ustaz Jihadi ni dia rakyat kamu, dia jumpa dengan Nabi 3 kali. Menipu jumpa dengan Nabi 3 kali dah. Orang lain dia jumpa dengan syaitan lain tidur. Ini datu. Dia jumpa dengan Nabi 3 kali. Dan Nabi akhir sekali, dia mimpi akhir sekali dia sebut, Nabi sebut ke dia, siru ala barakatillah. Dia minta Ustaz Adi bergerak mengikut atas berkat Allah. Amba jumpa mimpi sekali dia jumpa Rasulullah. Dia 3 kali. Jangan main-main. Dia orang mengaji di Qahirah, di Madinah, bagi buat di Qahirah. Orang ni buat ni ilmu. Jadi kesimpulannya, negara berkebajikan ni di Kelantan ni buat lama dah. Cuma senyap-senyap. Iaitu kita ta'awun. Mula-mula sebut hari tu, amba sebut hari ta'awun, mana-mana projek yang sekat 50,000 lah ke bawah, kita tak usah guna kontraktor. Kita ta'awun. Kita pakat buat kerja, buat jambatan ke, buat berapa 50,000 lah ke bawah, kita pakat buat kerja. Lepas kita kerajaan beli barang-barang asas. Orang kampung tu buat kerja, buat geretok, buat gapo, supaya kita sedar bahawa geretok ni walaupun paku sepucuk, aku je paku. Jangan buat kenak, jangan buat bot, jangan titi tak geretok ni kereta-kereta berat. Kenapa? Geretok ni ada titi pilih aku, ada paku, aku paku sepucuk sini. Itu lebih kita bertanggungjawab, lebih masalah. Tapi dengan sebab orang kerja hari-hari tak jadi projek tu, maka pakat tak pergi dan payah. Tak apalah kita cerah. Kesimpulan para hadirin semua, kita buat negara berkebajikan. Satu. Yang kedua yang sebut supaya utusan Melayu jawab. Amba tanya setiap usaha, kirim dah jawab tapi utusan ni tak siap. Tengok perangai utusan Melayu. Hok ada soal lah kamu, dia siap. Hok amba jawab dia senyap. Hari ini kita akan buat upacara baikut utusan Melayu. Hari ini para hadirin semua kita akan buat upacara baikut utusan Melayu. Tak usah baca dia. Baca dia supaya baca surat keliling UMNO. Tak ada arti bukan baca surat khabar, dia baca benda begitu. Amba baca surat khabar, kalau amba baca sinar harian ni, amba berasa aku baca surat khabar. Kan pah ada UMNO ada. Tulisan Melayu tak ada, buat gapo dia senyap. Buat satu bisu baik. Jadi hari ni kita baikut tulisan Melayu. Baik, yang pentingnya amba ayat gini ke dia. Amba jawab gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua kata berlaku dalam tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi kita pergi ke Madinah. Masuk tahun yang ke-6 berlaku Suluh Hudaybiyah. Suluh Hudaybiyah ni belum pada tu Nabi kita mimpi. Allah Ta'ala bermimpi kepada dia. Qad saqallahu Rasulullah ru'ya la tadkhulul masjidil haram insyaallah amin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin. Itu sebut dalam Quran. Allah Ta'ala bermimpi ke Nabi bahawa Nabi kita akan masuk Mekah dengan keadaan muhalliqin, boleh umrah, boleh cukup kepala, boleh tahallul kita panggil muqassirin, sama ada cukup kepala, sama ada gunting. La takhafun, kamu tidak takut. Mimpi ni Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan semua, saya mimpi semalam bahawa kita akan masuk Mekah dan boleh tawaf, dia boleh tahallul, tak ada sebarang gangguan. Muka ramah lah. Mai di Mekah dah kita panggil muhajirin, ramah beri pun pakat nak balik semula ke Mekah. Maksud saja tanah air Mekah. Orang hijrah memang seronok benar nak boleh balik ke Mekah, kerana Mekah tanah air dia. Nabi sendiri pun orang Mekah nak benar balik ke Mekah, lain pada boleh tawaf Baitullah, boleh kucuk Hajar Aswad, boleh itu, boleh ini, boleh sa'i, boleh apa, boleh pula berjumpa sahabat anak-anak cucu ke apa semua. Orang Ansar juga seronok kerana lama dia tak lagi ke Mekah, kerana dia sekat di kerajaan Mekah. Kerajaan Mekah ketika itu dipimpin oleh Perdana Menteri bernama Abu Jahal, sebagai Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Baik, dia sapa dia pergi sampai di kampung Hudaybiyah. Hudaybiyah pun dia panggil, Shumaisi pun dia panggil. Dia mau pergi ke Mekah, selalu mau pergi ke sembahyang di Masjid Hudaybiyah. Siapa di sana disekat oleh rombongan kerajaan kafir, diketuai oleh seorang
Wakil dia namanya Suhail bin Amr. Sekak tak, Nabi kata apa ya sekaknya? Bukan aku nak pergi perang. Mu tengoklah kami tak bawa senjata. Kami beri hak kami bawa ni ada alamah, ada syan, ada tanda. Ada orang Arab dia bawa kambing nak pergi sembelih di Mekah. Dia gatun tekuk dia tu. Gapo saja pun ada upuk kering kau, ada kayu kering kau, dia gatun tekuk. Tanda bahawa kambing ni kambing nak pergi sembelih Mekah. Kambing Baitullah, kambing Allah. Nyebabkan jahat-jahat peropok pun dia tidak ganggu. Kerana kambing ni kami keramat, kambing ni kami mulia, kambing ni kami akan di sebelah Mekah, maka sejahat-jahat peropok pun dia tak ganggu kambing ni. Jadi Nabi kata, mu tengok kami aku bawa dulu, kibah lah kambing ni. Semua ada mu'allam, ada tanda berlaku tekuk. Mu tengok kami bawa gapo senjata lain pada pedang sebilah ni. Sebab kita Kelantan zaman hari tu kalau sebalan enggak ada parang pinggan, ada pisau raut pinggan. Tu ada orang Kelantan zaman hari tu. Bukan nak pergi perang pesing orang Kelantan ni bahasa berjalan ada pinggan, ada apa ni, ada golok apa semua sekali. Tak dengar kata tak lagi juga. Dia kata, Muhammad kalau mung boleh pergi ke Mekah, image aku akan jatuh. Image, nak jaga image, jaga sum'ah, jaga image. Artinya orang Arab keliling seluruh dunia Arab ni akan kata bahawa kami kalah dengan Muhammad. Kerana kami benar mu masuk Mekah boleh tawaf apa semua. Pulih dan demikian kami nak jaga image kami, maka kami akan sekat kamu tak boleh pergi ke Mekah walaupun mu tak pergi, mu tak bawa senjata berapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa kau kirim wakil. Nak boleh ke Brunei itu Nabi kita kirim wakil sebagai peribadi doktor lah kita panggil dia ni. Kirim Sina Osman. Sina Ali ke Sina Osman? Sina Ali ke Sina Osman ke Mekah. Oh ya, kata kami mari daripada Madinah bukan main nak perang. Kerana Sina Osman ni orang Mekah. Sina Osman ni disebut Dzun Nurain, dua cahaya mata. Kerana Sina Osman ni natu Nabi. Mula-mula kahwin dengan anak Nabi, mati kahwin tu. Kahwin pula dengan anak so lagi pula. Dua beradik. Anak Rasulullah, puteri Rasulullah menjadi isteri dia, maka disebut Dzun Nurain, orang dua cahaya. Siapa kau pekat Utsman lama duduk Mekah, dituduh Utsman kena bunuh. Menyebabkan apa namanya kumpulan Nabi mari sekali ni, maka risau lagi. Ya Rasulullah, kita pergilah. Ya sekat-sekat tak perang lah. Walaupun tak bawa golok, tak bawa pedang, tak bawa kerih apa semua sekali. Tapi Nabi sabar. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah kamu diberi mimpi boleh masuk Mekah? La tadkhulunna al-masjidil haram. La tadkhulunna, lam taukid, nun saqilah taukid, dua-dua ni taukid. Asal kataan tadkhulu, laqad sadaqallahu Rasulullah bil-ru'ya bil haqq, tadkhulul masjidil haram. Tapi Tuhan berbuh la tadkhulunna, lam taukid, untuk menguatkan kata-kata nun saqilah taukid, tetap mu akan masuk masjid haram. Jadi Rasulullah, sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, munya ada mimpi dah kan masuk perang. Mimpi itu mimpi, Nabi kata, tapi tak ada tarikh. Tengok cara Nabi jawab. Mimpi betul bahawa kita boleh masuk masjid Mekah, tapi Tuhan tak sebut tarikh. Tahun ni kau tahu bila tak tahu. Tak apalah, akhir sekali Nabi kata gini, kita buat janji. Suluh. Tahun ni tak apa, aku balik semula ke Madinah. Tapi kita boleh tahun depan boleh. Tahun depan ke berapa semua sekali. Janji, tulis surat. Yang dia tulisnya keraninya Sina Ali karamallahu wajhah. Dia ni pandai menulis. Tulis suratnya kepada dia, pada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Suhail bin Amr. Surat ni dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasihan belah. Surat ni mari pada Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Bila Suhail bin Amr wakil kajian Mekah baca, ada kata boleh, tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tengok perhatian semua. Tak boleh tulis. Kenapa? Kena tukar dengan Bismikallahumma. Itu cara Bismillah zaman jahiliyah. Bismikallahumma. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Allah ni kenapa Allah? Orang Mekah ni, perkataan Allah lama dah dia guna. Tapi dengan sebab tubik per Nabi tak boleh. Ayah Nabi, nama apa ayah Nabi? Muhammad bin Abdullah. Kataan Allah dia guna lama dah, tapi dengan sebab Abdullah zaman itu Abdullah budaya, maka gitu ya. Tapi bila Allah keluar pada Nabi Muhammad, marah. So yang keduanya, waktu Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah,
Nabi upo satu orang jadi pemandu, jadi guide dia tengah jalan. Nama apa orang itu? Abdullah. Amanah ayatnya perkataan Allah ila mudah di gunung. Sejahiliah hari itu lagi. Daripada Nabi dua. Pertama, ayah Nabi ni nama Abdullah. Ketika tu masih jahiliah lagi. Yang keduanya, orang yang Nabi upah tunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah. Kerana jalan Nabi tak segi ikut jalan Lebuh Raya, tak mahu masuk jalan kapung. Supaya bimbang takut jumpa dengan orang tengah jalan kapung. Jumpa dengan SB apa semua sekali tengah jalan. Maka Nabi upah orang. Abdullah bin Uraiqid. Nama Abdullah juga. Yang ketiganya, waktu Nabi kita balik pada Gua Hira. Dia terima wahyu. Balik ke negeri Gua Hira. Yang ada pucat, yang ada ketat. Kerana Nabi kita berjumpa dengan Jibril. Orang bertubuh besar. Suara mereka. Maka Nabi kita ketat-ketat. Kita balik kumah. Suruh selimut. Ketika itu Siti Khadijah kata mana? Kalla wallahi la yukhzika Allah abadan. Dua kali Siti Khadijah sebut nama Allah. Ketika itu tidak Islam lagi. Tapi Allah tu diguna. Wallahi. Diguna dah. Lala ni kalau adik kakak pergi ke Mesir. Ditanya kita jam ke apa? Dia kata wallah sa'akan. Nak tanya jam ke apa? Dia supah dulu. Wallah sa'akan. Jam ke apa dia? Perangai orang Arab duk zaman jahiliah pakai la ni guna nama Allah. Tetapi bila mari Allah di bismillah, dia marah lah. Mungkin hapuskan dia Muhammad mungkin buang bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh Sina Ali buang. Ali potong bismillah. Ali tak mau buang bismillah. Buang bismillah kata Allah ni Allah lah. Orang jadi gerung, orang jadi ketar nak buang nama Allah. Takutnya, sayangnya, hormatnya, keramatnya cukup dekat. Nabi Sina Ali apa ni? Nabi kata ginilah, mu tunjuk kat aku tak pernah baca hak mana ni, tunjuk kat aku. Aku nak ganyi buat. Nabi kita Sina Ali tunjuk ni hak nama Allah ni Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi kita petak lidah dia, tangan dia di mulut, petak dengan dia, ganyi. Buat. Nak royak ni para hadis semua bila kita buat Islam ni kalau dia jadi masalah, benda kita boleh mengelak, kita mengelak. Begitu juga Muhammad Rasulullah. Surah ni keluar daripada seorang nama Muhammad Rasulullah. Saya kata kalau aku tahu yakin Rasulullah, aku tak lawan mu pula. Sebab aku tahu mu tidak Rasulullah, aku lawan mu. Sudah. Nabi kita suruh Sina Ali buang. Buang Ali. Ali ni anak saudara dia, menantu dia. Buang Ali. Dia kata orang lain buang. Rasulullah ni jawatan. Lebih pada yang berhormat, lebih pada yang amat berhormat, lebih pada WBP lagi. WBP lagi. Rasulullah. Jawatan dari langit. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Nabi kata kita tunjuk aku mana Rasulullah. Aku tak kerti baca ni. Maka Sina Ali tunjuk, maka Nabi tak tangan dia dengan Elio dia ganyi. Nak buat apa ni semua? Kalau pah sebut negara berkebajikan geger-geger. Nabi Muhammad boleh terima buang bismillah. Boleh buang Rasulullah. Tu siapa? Pah tu pas itu juga. Islam itu juga. Kalau dia makan tidak Islam itu demo itu berapa-apa. Kau suku sembilan lawan. Tidak lawan MCA dia lawan UMNO. Ini benar perhatian kita kena reti bahawa negara berkebajikan ni tidak sekali-kali menyentuh dasar PAS. Dia hanya teknik pentadbiran. Oleh kerana sebut Islam ni orang pakat taruh belakang. Usah ke China, usah ke India, UMNO pun takut juga. Maka kita tahun ni kita kata negara berkebajikan. Negara kebajikan ni tak serupa dengan negara kebajikan. Negara kebajikan lain, negara kebajikan lain. Negara kebajikan ialah ta'awun, kerjasama. Rakyat tolong kerajaan tolong rakyat. Benda ni dalam Quran sebut wa ta'awun. Kebajikan ni dalam Islam apa sebut minggu lepas? Al-bir. Al-bir diguna makna kebajikan. Al-khair diguna untuk kebajikan. Al-hasanah diguna. Tiga perkataan yang hamba ingatnya. Al-birr walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiy. Al-birr ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kebajikan. Dia orang tidak akan buat kebajikan kalau tidak ada harapan syurga depan. Mana orang nak boleh pergi serian? Nak boleh serian bukan senang. Kena nyaku, kena ganti teksi, kena tunuk, jual barang apa boleh serian. Tiba-tiba serian ni beri kat orang. Apa nama kerja? Jawabnya kerana kami yakin depan kami ni ada syurga, ada pahala. Sebab tu kita panggil sedekah. Kita Melayu panggil derma. Sebab tu asalnya sedekah.
Sedekah maknanya benar. Sedekah yasduqu sidqan wa sadaqatan. Sedekah mana benar? Bila kita yakin 100% RM1 aku beri ni boleh pahala nah. Dan pahala bentuk syurga nah. Dan syurga ni bila masuk tak habis-habis, tak tahu bila masuk, tak ada sudah syurga. Pelik gapo RM1? Pelik gapo RM1? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan hamba sebut tadi. Sayyidina Uthman bila Nabi minta derma nak pergi perang Tabuk, dia beri kebetulan ketika tu siapa lori 1000 lori tu unta lah, zaman kita ada lori ada unta. Rasulullah kata dia, aku derma belaka 1000 unta aku hok bawa minyaknya, gandumnya, buah zabitnya, segala makanan daripada Syam mai ke Mekah ni, aku derma belaka 1000. Nabi duduk dia, ya Rasulullah aku tambah lagi 1000 lagi. Bi ahlasiha wa aqtabiha, dengan pelana-pelana, dengan tudung-tudung, beri belaka 1000. Siapa ke 4 kali Sayyidina Uthman derma, tiap-tiap kali 1000 unta penuh dengan sarak atas belakang dengan segala makanan. Bapa Nabi buat Sayyidina Uthman buat lagu tu kerana sedekah makna yakin 1000 aku beri ni wallahu yudha'ifu liman yasha, bukan ganda 10 100 sampai ke 700 bukan pergi 100, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Ta'ala akan ganda apa saja. Ini perkataan begini, ajaran begini menyebabkan orang berkebajikan, kerajaan berbajikan cara dia. Supaya kita kata lainnya air Kelantan KSB, maka lain kita tak naik apa ni, tarif kita tak naik, kita tak ikut duit. Sekali-sekala mampu listrik bukan kerja kita, mampu turun air taki tu turunlah ke bawah habis. Kenapa? Listrik nak tolak-tolak kan listrik tak ada, mampu orang pun pukul habis kering 2 hari susah geger. Kita kata listrik mampu, nak buat listrik mampu. Listrik bukan kerja kerajaan kata ada apa dia panggil apa, TMB ke apa. Kita marah ke dia, apa mampu, dia kata aku nak buat mana, aku mampu hidup. Jawab dia dia tokek tak naik lagi lah. Listrik naik, moga-moga tu berapa dia panggil ubat air tu berapa, klorok ke berapa naik, bayar listrik sedikit naik pula, listrik sedikit lah naik. Jadi tanggung kerajaan Kelantan, tanggung rega air ni tak naik tarif ni, satu kebajikan besar, bimbang pada masyarakat tak bayar lebih. Jadi mengerti apa lah ni, alhamdulillah kita hari Rabu lepas kita buat putusan bersama dengan PAB, insyaAllah apa masalah itu. Yang pentingnya perhatian semua Allah tidak mahu. Yang pentingnya negara berkebajikan lain. Masalah dia cabar kita supaya buat Islam ni doa lalu dia tak makan ubat dia ni, dia tak makan ubat, dia darah tinggi apa ni, susah dia beritahu kebajikan. Ada kata kawan yang kebajikan juga baru buat kebajikan, kami buat kebajikan lama. Ada semua demo buka kedai nasi kabu, kawan buka kedai nasi kabu, apa yang marahnya? Demo buka nasi dagang, kawan buka kata marah apa? Kalau marah tu cen nasi kabu dia tak sedar tu. Dia tahu dah nasi kabu kita ni pandai buka kedai sah mari. Tak tanding nasi kabu demo nasi kabu kawan terserah pada pelanggan lah. Pelanggan bosan sedap nasi kabu kawan apa boleh buat, apa dia marah kawan. Buka demo demo gua ni semua. Budi sekat Sulawesi tak kat lama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، أموالنا وأولادنا وعلومنا ودينا وأنفسنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Doa ni doa Nabi ajar pada putri dia Siti Fatimah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami minta padamu kebajikan, baik pun hak cepat, hak sekarang ni, baik hak akhirat kelak.
sama ada hak kami tahu kebajikan atau kami tak tahu. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu rushda. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم ان عبادك وإماءك أحسن الظن بنا فطب عنه وقل لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.